Tapi bila orang suruh, dia lawan. Kalau dia diam tak apa, dia lawan. Jarak kepala otak hamba jarak. Tu kata kita. Contoh. Jarak buat apa dia kata? Tak ada kerja. Bila pakai mah ianya apa dia nak? Nak menyawa pun susah. Nampak? Tulis nama dia dah, sampai berapa puluh dah tulis nama dia. Nama aku seorang dah penuh lah buku tu. Apa? Tembak tu dia dah, tembak kepala tu. Sampai alat tembak tu lingkup dia kata. Ada memang jadi suruh alat penembak tu lingkup. Yang maha tinggi. Sebab apa? Dia duduk di bangunan yang paling tinggi. Sombong. Punca dia sombong. Ada pula orang tanya, sahabat tanya kepada Nabi, kami pakai pakaian bau, kasut bau, adakah itu sombong? Nabi kata yang tu bukan sombong. Innallaha yuhibbul jamal, innallaha yuhibbul jamil, yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Dan Allah suka kepada kecantikan. Maknanya kalau kita pakai pakaian bau, kasut bau, semua sebab bau, kereta bau, rumah bau, bini bau, yang tu bukan sombong. Yang tu bukan sombong. Nabi kata yang tu bukan sombong. Kalau dia mampu, dia nak pakai, dia nak beli, beli ya. Rumah baru, kereta baru, bini baru, handphone baru, jam baru, kasut baru, pakaian baru, beli ya. Habis tu sahabat kata, sombong ni lagu mana? Habis tu sombong lagu mana? Dah kata benda hak yang kita pakai, kasut bau, pakaian bau, yang tu tak sombong. Habis tu sombong lagu mana? Sahabat ni heran. Nabi kata sombong ialah al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong ialah menolak kebenaran dan meremeh-remehkan orang. Itu sombong dia. Orang cerita tentang kebenaran dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Orang ambak benda hak benar, dia tak boleh terima. Orang dah kata dah 6.61 bilion. Direct nego ataupun terus tender secara terus kepada 101 syarikat, kepada 101 projek. Kita bagi tahu, kita kata 6.61 bilion diberi kepada tender terus ataupun direct nego kepada 101 projek. Dan hari ini telah didedahkan oleh Menteri Keuangan senarai-senarai projek-projek syarikat-syarikat itu semua keluarlah
tuan-tuan, 101. Dalam Facebook dia tuan-tuan buka. Facebook Kementerian Keuangan. Tengku Zafrul. Kita dah bagi tahu, tapi orang ni yang jenis tak boleh terima, dia tak boleh terima. Nampak tak? Dia kata bukan salah, dia kata. Memanglah tak salah, tapi yang salahnya ialah dulu hampa cakap lain, lah hampa cakap lain. Dulu hampa kata tidak akan ada tender terus. Yang ada ialah tender terbuka. Tak ada dah duk main cara terus-terus ni bagi terus, tak ada dah. Kita kebat tender terbuka. Dulu punya cerita. Lah rupanya timbul lagu lain. Kita nak abang kat orang hak tu jelah. Bukan kita nak tuduh kata salah ke tak salah. Kita nak abang yang tu. Dia tak boleh terima. Tetap dia kata apa? Tak, dia kata hampa tak betul, kami betul. Hampa tak betul, kami betul. Duk betul dia ya. Orang semua tak betul, dia saja betul. Inilah sombong. Menolak kebenaran. Kalau dah benda tu betul, mengaku aja dah. Sampai ada seorang hamba Allah ni, dia kata apa? Dia kata masa zaman dulu ni, saya banyak tapis sikit ala ni. Nah, masa zaman dulu ni tak ada pun dia kata rundingan di dalam kabinet. Dia mendedahkan terus tuan. Dia abang terus tak ada rundingan dalam kabinet. Seperti mana yang disebut oleh APEC tersebut. APEC tu kata dibuat rundingan dalam kabinet. Perbincangan dalam kabinet. Nah, padahal seorang lagi hamba Allah tu, nah, Ali di belakang dia, depan Azmin kot kata silap. Dia bagi tahu tak ada. Nampak tuan? Sebab tu tuan-tuan, kalau jenis manusia yang suka kencing ni tuan-tuan, dia jadi ketagih tuan. Dia kira nak kencing ni, dia panggil besiak. Sebab tu dengan mula kencing orang, dan mula kencing orang, kita akan kencing tak berhenti-berhenti kita pergi. Sebab tu kita nak bagi tahu di sini ialah tajuk malam ni ialah sombong. Pasal sombong tu. Sombong. Bila sombong tu Tuhan nak tunjuk tak lama tuan-tuan. Bila sombong tuan-tuan, Tuhan nak tunjuk tak lama. Jatuh. Nah, naik kerajaan yang baru. Pasal sombong. Sebab tu jangan ada dalam diri sombong. Dengan duk puasa kata kita ni bagus semua, betul semua, tapi orang tak boleh nak tegur. Tak boleh. Kalau salah, terima teguran. Nah, mengaku. Seorang hamba Allah tu nama Asri Janggut. Betul kenal? Asri Janggut ni mula tu cantik dah dia punya perjalanan dia tu. Cerita tentang pembongkaran tempat premis judi. Cantik dah dia cerita. Lepas tu dia tersilap sikit ya. Dia kata kebanyakan polis tentera tak solat. Bukan semua, kebanyakan. Lepas tu dia tahu kata dia buat silap, dia minta maaf balik. Itulah orang yang tak sombong tuan-tuan. Orang yang tak sombong. Kalau orang sombong, dia tak akan minta maaf balik. Dan orang yang bila orang minta maaf kat dia, orang tu maaf, orang tu juga tak sombong. Nampak? Polis maafkan. Nah, pihak tentera, ATM maafkan dia. Tak sombong. Kalau pihak polis ataupun pihak tentera tak mau maafkan dia, depa termasuk golongan orang yang sombong. Itu dia. Lepas tu bila kita ada salah, minta maaf. Nah, silap, minta maaf. Lepas tu orang yang bila orang minta maaf kepada dia, dia maafkan orang, maka orang ni orang yang cukup dipuji oleh syarak.
Ni dak tuan-tuan sampai tahap bila orang cerita tentang kebenaran dia tak boleh terima. Yang ni bahaya. Jangan ada sifat lagu tu. Kalau orang cerita tentang kebenaran, tuan-tuan, benda hak betul terima. Terima. Orang abang orang kata apa? Lah ni kita kena ikut SOP, penjarakan sosial, pakai mask, cuci tangan, tulis nama. Dia kata apa? Baik, terima kasih, saya akan ikut semua. Ini orang yang tak sombong. Tapi bila orang suruh dia lawan. Kalau dia diam tak apa, dia lawan. Jarak kepala otak hamba jarak. Tu kata kita. Contoh. Jarak buat apa dia kata? Tak ada kerja. Dia pakai mah dia apa dia nak menyawa pun susah. Tulis nama dia dah sampai berapa puluh dah tulis nama dia. Nama aku seorang dah penuh lah buku tu. Apa? Tembak tu dia dah tembak kepala tu. Sampai alat tembak tu lingkup dia kata. Ada memang jadi sungguh alat penembak tu lingkup. Saya pergi ada satu surau tuan-tuan tembak kepala 90 darjah Celsius. Bukan 36, 37 orang. 90 nak. Saya ingat saya kena dah Covid rasanya. Saya pun suruh orang lain try depa buat sama geng surau tu. Dia baru bakal buat orang sedah. Tu dia kawan tu lagi tinggi 96. Saya 90, dia 96. Saya kata lah ni macam ni tuan-tuan. Kita bakal balik lah malam ni. Pasal semua ada ni, semua ni geng-geng Covid belakang ni. Termasuk dengan saya ni. Lepas tu dia kata, takkan kot ustaz. Kita bukan pergi mana duk main kot kampung ni ya. Rupanya sungguh tuan-tuan alat tu tak boleh pakai rupanya. Bateri dah nak habis. Kalau bateri nak habis dia mengecoh tak pergi. Dia ada tali hayat dia. Bila dia nak habis usia dia tuan-tuan, dia akan kencing lagi kuat. Bila seorang tu bila dah tua, dia akan lagi kuat dia kencing. Sebab tu kena jaga tuan-tuan. Sama juga bateri, bila kakak nak habis lagi dia kecoh kuat. Mujur lagi. Bila cek balik, okey semua boleh masuk balik sembahyang, lepas tu dengar kuliah. Kalau tidak semua bakal balik terus nanya ya. Al-kibru batarul haqq. Sombong itu ialah menolak kebenaran. Benar hak benar, kalau orang cakap benda tu betul, ikut. Kalau tak mau ikut pun duduk dan diam, jangan lawan, jangan bangkang. Wa ghamtun nas, dan suka meremeh-remehkan orang. Tak boleh. Suka pandang rendah kat orang, mempelekeh-lekehkan orang, menghina orang, tak boleh. Tu sifat yang sombong. Habis tu ustaz, ya dalam parlimen tu pakai duk hina hangku, kata hangku tu lagu mana? Dia kaedah lah Islam ni tuan-tuan. Dia ada kaedah dia juga. Bila seseorang itu berhujah, apabila dia kata kepada orang lain, maka orang itu perlu menjawab hujah tersebut. Dia tak boleh biar saja. Tapi jangan sampai tahap menghina. Tapi kalau jenis puak-puak tak erti bahasa ni, jenis puak-puak tak erti bahasa, suka duk hina orang, kalau kita duk biar saja, dia lagi teruk hina kita, maka tindakan kita ialah balas dengan bil hikmah.
Balas bil hikmah, maksudnya balas dengan bijaksana. Nah, dia maki kita, kita dengan maki dia. Nah, kita kata apa kat dia? Kata perkataan yang baik-baik, yang lembut-lembut. Ha, lagu tu. Ni sembang boleh lah dia. Cuba kita duduk dalam tu. Oh, kita tahu dia. Sakit hati bila orang kata dia. Gaduh kita nak balas balik dia. Tapi tuan-tuan kena sabar. Islam tu dia sampai tahap macam tu, kena sabar. Sebab tu kita tengok pemimpin-pemimpin hak Islam dalam parlimen tu, mereka berhujah dengan matang dan sejahtera. Maksudnya mereka boleh sabar. Tuan-tuan boleh sabar. Sabar. Bila orang tengok perangai huduh satu pihak baik, orang akan ambil contoh hak pihak baik ni. Orang kata apa? Tengok mereka ni baik. Tengok puak ni merapu, merabang, maki hamun, mengata macam tu, kata lagu ni, kata lagu tu. Jadi orang akan suka kepada orang yang baik. Nabi ajak tu. Kalau ikut nak balas balik boleh ha. Dia kata pelak, kita balas balik anak haram jadah. Boleh. Tapi kalau kita main buah tu, sampai kesudah kita bagi. Tak ada jalan kebaikan, sebaliknya akan membawa kepada kerosakan. Tu orang kata kat kita, balas dengan bil hikmah, dengan bijaksana, dengan fakta yang betul, yang tepat. Lama-lama pihak yang biadab dan kurang ajak ini akan ditolak oleh rakyat keseluruhannya, insya-Allah pada PRU yang akan datang. Takbir. Tunggulah, sabar saya. Kita tengok hak di Slim tu dah Slim. Insya-Allah tuan-tuan. Hak Slim. Kalau kata kemenangan yang besar Slim, maknanya insya-Allah PRU yang ke-15 kita boleh menang dengan besar, insya-Allah. Sekali lagi, takbir. Macam tu, lama dah ni, sabar. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selendang Allah ialah sombong. Selendang Allah ialah sombong. Sebab itu siapa yang memakai selendang Allah, Allah amat membenci seseorang makhluk itu. Tuan-tuan, kita tengok hari ini tuan-tuan, betapa ramai di kalangan umat manusia yang sombong kepada Allah. Antaranya ialah tidak solat. Tak solat itu sombong, tuan tahu? Tak solat itu sombong. Sebab itu bila Asri sebut kebanyakan polis dan tentera tak solat, sebenarnya dia tersilap cakap. Dia nak bagi tahu lebih kurang lagu ni, banyak orang lah tak solat, tapi dia pergi bubuh polis dengan tentera, mau lepas tak hangat. Tapi dia dah minta maaf dah, tak apalah. Tapi apa yang disebut oleh dia betul, tuan-tuan. Dr. Fadilah Kamsah telah membuat kajian. Dia kata apa? Dia kata 80% rakyat Malaysia yang beragama Islam tidak solat dengan sempurna. Maksudnya apa? Tinggal solat ataupun solat tapi culang caling. Subuh solat, zuhur tak solat. Asar solat, maghrib tak solat. Culang caling. Ataupun tak solat terus. Tuan-tuan tahu banyak mana? 80%. 80% tuan-tuan. Banyak 80%. Kita bacalah orang Islam di Malaysia ni agak-agak berapa Syekh? 18 juta dah. Lebih kurang no? Lebih kurang kata 18 juta orang Melayu, orang Islam kita. Makna kata 80% daripada 18 juta tu tak solat dengan sempurna. Maksudnya tinggal solat ataupun solat tapi culang caling. Sebab tu tak heran tuan-tuan, Allah turun bala mai kat kita.
yang premis judi didedahkan oleh Asri. Tuan-tuan tengok berapa banyak tu di Sungai Buloh, belum tempat lain lagi. Baru ni Imam Masjid Merbau Pulas panggil kita bincang. Sebab apa? Kawasan Merbau Pulas saja ada 8 pusat perjudian. Berapa banyak lagi tempat-tempat lain tuan-tuan, pusat perjudian, pusat maksiat, hiburan yang melampau, pelacuran dengan riba, dengan arak, dengan orang tinggal solat, dengan LGBT. Allahu Rabbi. Apabila kejahatan terlalu banyak tuan-tuan, maka Allah turun bala mai kita. Anahliku wa fina salihun. Zainab kata pada Nabi, wahai Rasulullah, di kalangan kami terdapat orang-orang yang soleh, orang yang baik. Takkan Allah nak turun bala? Kata Nabi, na'am idza kasural khabas. Ya, apabila kejahatan terlalu banyak. Bila kejahatan terlalu banyak tuan-tuan, orang tinggal solat 80%, zina, judi, arak, riba, kencing rakyat, $6.61 bilion. Apabila maksiat kejahatan terlalu banyak tuan-tuan, bila banyak sangat, maka Allah turun mai bala tuan-tuan secara terbuka, secara rambang, maksudnya secara pokal, keseluruhannya. Dalil, innan nasa idza ra'aw zalima falam ya'khuzu ala yadayhi aw syakka an ya'ummahumullahu bi'iqabi minhu. Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kezaliman, maksudnya apa? Kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, falam ya'khuzu ala yadayhi, maka dia tidak mencegah dengan kemampuan dia, kekuasaan dia, dengan tangan dia. Au syakka an ya'ummahumullahu bi'iqabi minhu. Sesungguhnya tidak syak lagi Allah akan membinasakan mereka secara keseluruhannya. Hari ini bila Allah hantar mai COVID-19 tuan-tuan, COVID-19 ni bukan ujian, bukan musibah, ini adalah bala. COVID-19 tuan-tuan bukan ujian. Ujian bahasa Melayu, bahasa Arab musibah. COVID-19 bukan musibah. COVID-19 ialah bala. Kalau kata musibah tuan-tuan, musibah bagi orang beriman. Tuan-tuan, orang beriman. Ujian ataupun musibah bagi orang beriman. Bala ni tuan-tuan keseluruhannya, hang beriman ke, hang tak beriman ke, hang kafir ke, hang Islam ke, semua kena. Ni bala. Macam dia naik motor, jatuh motor, kita kata ni bala. Tu bukan bala, tu musibah. Bala ni ialah dalam bentuk yang merosakkan, yang membawa kematian, yang mencecah ribuan, puluhan, ratusan. Itu bala tuan-tuan. Sebab apa Allah hantar mai bala? Sebabnya ialah kemaksiatan, kemungkaran, manusia sombong. Manusia sombong di atas muka bumi Allah, maka tak heran Allah hantar mai bala mencurah-curah ke atas muka bumi kita.
Salah siapa tuan? Salah tangan manusia. Zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Kerosakan yang terang, nyata, jelas di daratan dan di lautan oleh tangan-tangan manusia. Siapa yang buat kerosakan? Manusia. Siapa yang buat pusat perjudian? Manusia. Siapa buat pusat pelacuran? Manusia. Siapa buat kilang arak? Manusia. Siapa yang buat pusat hiburan? Manusia. Siapa yang buat riba? Manusia. Siapa yang buat tempat maksiat? Manusia. Semua manusia. Bila manusia membuat kerosakan tuan-tuan di atas muka bumi ni, tak pelik tuan-tuan, bala Allah turun mai dengan dahsyat tuan-tuan. Walaupun Zainab kata apa, di kalangan kami ada Tok Imam, ada Tok Bilal, nah, ada orang baik, ada orang yang soleh, ada ustaz, ada tok guru, ada ulama. Takkan Allah nak turun bala ni hak baik-baik ni? Ya, apabila kejahatan terlalu banyak. Jadi tugas kita ialah tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Tugas kita tak ada cara lain tuan-tuan, melainkan setiap individu mesti kena ada satu tanggungjawab yang mana dia mesti mencegah kemungkaran. Tak boleh kita letak kepada penguatkuasa agama, tak boleh kita nak letak kepada Tok Imam, Tok Bilal, tak boleh kita nak letak kepada menteri agama, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Hari ini setiap orang mesti kena mencegah kemungkaran dengan kadar kemampuan kita mengikut saluran. Tak boleh dah tuan-tuan. Teruk sangat. Cara dia macam mana? Caranya ialah kita kena lahirkan lebih kurang 1000 orang lagi seperti mana Asri. Boleh tahu tu? Kena ada di atas muka bumi ni, di Malaysia ni 1000 orang lagi macam Asri. Insya-Allah saya yakin tuan-tuan, gejala maksiat kemungkaran yang ada di atas muka bumi kita ni dapat dihapuskan. Kena ada orang macam tu. Kena ada. Dan kena ada macam ketua polis Johor. Bagi ramai sikit macam ketua polis Johor tu mau ada lebih kurang 1000 juga. 1000 orang macam ketua polis Johor. Insya-Allah penjenayah, penjahat, perasuah akan ditangkap oleh ketua polis Johor kalau ada ramai macam dia. Kena ada tuan-tuan, golongan ni kena ada. Pasal apa hari ini kejahatan banyak? Kerana manusia dah semakin dihimpit dengan suasana kehidupan yang selesa, penyakit wahan, iaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit ni yang bahaya ni. Kasih kepada dunia dan takut kepada kematian. Siapa yang kena penyakit ni tuan-tuan, hubbud dunia ni, kasih pada dunia wa karahiyatul maut, dan dia takut kepada kematian, kita bimbang dia akan dihinggap penyakit sombong. Jaga. Walaupun kita tak sombong, tapi sampai satu tahap, maksiat bertambah, kemungkaran bertambah, kejahatan bertambah. Sebaliknya orang baik tak bertambah, orang nak mencegah tak bertambah. Orang yang jahat bertambah, orang yang baik tak bertambah. Kita bimbang tuan-tuan, Allah turun mai bala wa'iyazbillah wa na'udzubillah secara pokal umum, ayya'ummahumullahu bi'iqabi minhu. Kita bimbang bala Allah turun mai secara keseluruhannya. Ni mujuk alhamdulillah Masjid Sungai Tiram tuan-tuan boleh buat kuliah, kita boleh main mengaji, boleh main semayang. Tak kena Covid pada kita semua.
Cuba bayang tengok tuan-tuan, satu Malaysia ni kalau Allah nak hantar Covid, Allah boleh buat. Tapi Allah pelihara kita sebab apa? Kerana di kalangan kita tuan-tuan masih ada orang-orang yang mencegah kemungkaran. Kalau tak ada orang yang mencegah kemungkaran, maksiat terlalu banyak tuan-tuan, nescaya habis semua. Allah membinasakan kita, wa'iyazbillah wa na'udzubillah. Sebab tu kalau ada orang nak mencegah kemungkaran tuan-tuan, kita sokong ya. Walaupun kita jenis tak berani. Nah, kita tak berani, kita tengok dia tu berani, kita jack tambah lagi. Kita jack tambah lagi. Ha, macam ni ya. Ha, buat. Bagus. Saya sokong. Elok dia pergi cegah, kita lari. Nah, kita tak berani pun. Dia berani. Maksudnya apa? Kita sokong bila orang mencegah kemungkaran, kemaksiatan. Jangan kita pula bila orang nak mencegah kemungkaran, kita kata apa? Tak payahlah. Rasa nak tunjuk baguslah. Nah, rasa nak tunjuk ke orang kata hang tu bagus. Nah, kalau orang nak mencegah kemungkaran ni bukan kerja kita, bukan bidang kita. Bidang kita ni rakyat, buat kerja rakyat. Nah, jangan duk kacau pihak penguatkuasa agama, tu kerja dia. Tentang sedang nak penguatkuasa agama pun tak boleh nak bendung dah kemungkaran yang ada di atas muka bumi ni. Depa pergi tangkap sana, hujung sana buat maksiat. Depa tangkap sana pula buat maksiat. Tak cukup kaki tangan nak mencegah kemungkaran. Habis tu tugas siapa lagi nak tolong mereka? Tugas kita. Bantu mereka. Bantu lagu mana? Bukan bantu duk pergi tangkap orang tak. Bantu pergi buat report. Report kepada mereka. Bagi tahu ni tempat ni. Ada orang jumpa saya, kami report dah. Mereka pun tak boleh nak buat Ustaz. Pasal mereka kata, mereka kerja nah, ada waktu dia, limit dia. Bukan 24 jam. Maksiat 24 jam. Nah, mereka kerja ada limit dia. Habis tu buat macam mana? Jadi kami tak boleh buat apa. Kami abang saja, mereka pun tak boleh nak buat semua. Mereka boleh sekadar kemampuan mereka ya. Tuan-tuan nampak tak situasi yang berlaku sekarang? Habis tu macam mana cara? Caranya ialah kita pakat jaga anak isteri kita bagi elok, nah, dan pada masa yang sama jaga jiran kita bagi elok, dan pada masa yang sama di kawasan kita jaga bagi elok. Cakap mana kemampuan kita, jangan tinggal terus tuan. Dapat maklumat ya, ada tempat perjudian, ada tempat budak-budak duk main judi, ada tempat tempat maksiat, tempat pelacuran. Tugas tuan ialah report kepada pihak penguasa, pihak polis. Kalau tidak tuan, esok Tuhan tanya kita dari akhirat, apa usaha kamu untuk mencegah kemungkaran yang berada di sekeliling kamu? Kamu nak jawab apa? Kita jawab apa? Kita kata dah ni mereka dah ada penguatkuasa lah, pandai-pandai ya. Kami dah pilih mereka, dah angkat mereka punya pasal ya, yang tu. Nah, tak lepas tuan-tuan. Tak cukup. Tuan-tuan, kita nak masuk syurga tuan-tuan. Nak masuk syurga. Jangan ingat kata syurga ni senang masuk lagu tu ya. Abwabul jannah tahta zilalus suyuf. Abwabul jannah tahta zilalus suyuf. Pintu-pintu syurga terletak di bawah bayangan mata pedang. Ingat tuan-tuan nak masuk syurga ni ialah terletaknya pintu-pintu syurga, abwabul jannah tahta zilalus suyuf. Pintu-pintu syurga terletak di bawah bayangan mata pedang. Maksudnya apa tuan-tuan? Bukan pergi ambil pedang tetak orang dah. Maksudnya ialah kita kena ada jihad, kena ada kesungguhan untuk masuk syurga. Tak boleh sekadar sambil lewat lepas batuk di tangga, kita main semayang, main kuliah, lepas tu balik tidur sengat. Tak boleh. Tak cukup tuan-tuan. Tak cukup. Sebab itu saya sendiri pun terpaksa tuan-tuan turun padang, turun tempat-tempat maksiat,
buat macam-macam aktiviti kebajikan kepada masyarakat. Takut Tuhan tanya kita di akhirat besok, kamu setakat pi kuliah duduk di meja sedap, meja orang sedia, kursi orang sedia, balik orang bagi sampui, nah tak cukup dengan tu, makan pun orang belanja, nah lepas tu hang balik tidur senyap. Hang tahu tak keliling hang semua ni ada apa, maksiat apa, depa buat apa? Kita kata apa? Saya dah jadi pendakwah, saya dakwah. Ya, yang ada dalam masjid ni semua orang bagus-bagus, orang elok-elok, orang yang baik-baik. Habis tu yang nak dakwah pada orang baik sampai bila? Yang di luar sana tu hak jahat-jahat banyak lagi tak mai kuliah. Nak penjarakan sosial sampai duduk di rumah terus. Punya berjarak. Kita berjarak kat 1 meter ya. Dia berjarak sampai nu 20 meter. Ada 300 meter pun ada. Duduk di rumah terus berjarak. Banyak lagi hak jahat sana. Apa tugas hang? Jenuh saya nak jawab. Sebab tu terpaksa turun juga kita pun. Kalau kawan-kawan ajak mencegah maksiat ke, buat aktiviti kebajikan, kita turun tuan-tuan. Takut bimbang esok kita tidak ada jawapan di hadapan Allah. Yang ni yang kita bimbang tuan. Wa yazubillah wa na'udzubillah. Nah, apa pun ingat tuan-tuan, nah, supaya kita letakkan diri kita ni sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa, sekaligus kita membuang sifat sombong, iaitu golongan yang tak boleh menerima teguran ataupun nasihat ataupun menolak kebenaran. Tak mau dah tuan. Jangan ada dah duduk dengan golongan yang tak benar. Tak mau dah. Mai duduk dengan golongan yang benar. Yang benar ni apa dia? Golongan yang menegakkan agama Allah. Ni golongan yang benar. Jangan duduklah dengan golongan yang menentang agama Allah, tuan-tuan. Takut kita masuk golongan yang sombong. Dan sekaligus, tuan-tuan, jangan pula kita memperlekeh-lekeh ataupun mempermain-mainkan orang. Bila Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, kita bersyukur kepada Allah dan kita memperbaiki diri kita, kita bertaubat, kita insaf dengan apa yang kita buat sebelum ni. Banyak salah silap kita minta ampun pada Allah, bertaubat. Insya-Allah Allah menerima kita dan menjadikan hamba Allah yang betul-betul tunduk dan patuh pada Allah. Wa insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, cukup sekadar itu. Sebelum saya berhenti kuliah, saya nak bagi tahu beberapa perkara. Yang pertama, saya dah bawa tabung pusat pengajian Al-Quran Al-Farahin yang saya sedang bina surau di Alor Pongsu, Bagan Serai. Dalam proses pembinaan, insya-Allah lebih kurang 80% tu dah siap dah. Cuma kita nak pasang shieling, cat, lantai dan sebagainya lagi. Yang tu tak siap lagi. Dan yang kedua, kita ada bawa produk, tuan-tuan, untuk membantu BMF, produk orang Melayu, orang Islam kita, rempeyek, RM25, rempeyek RM25. Dan kita ada bawa juga kunyit asli, RM2 satu tepawai tu. Dan kita ada bawa minyak gamat Langkawi, sebotol RM2, ada dijual di belakang sana, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat keberkatan dan mendapat sedikit pengajaran supaya kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Saya mohon ampun dan maaf jika ada salah silap, terkasar bahasa, terkurang, terlebih dan sebagainya. Dan tuan-tuan, saya nak beritahu satu lagi. Tuan-tuan, buatlah persediaan, iaitu menjaga diri kita betul-betul, tuan-tuan. Fitnah akhir zaman ni, jagalah diri kita, anak isteri kita, keluarga kita, tuan-tuan, daripada ni kehidupan yang sangat mencabar pada hari ini, tuan-tuan. Kalau kita tak jaga elok-elok, tuan-tuan, nescaya, tuan-tuan, kita akan tergelincir dari landasan agama Allah yang benar ni. Pakat-pakat tolong, pakat-pakat jaga, pakat-pakat nasihat, pakat-pakat tegur, tuan-tuan, dan pakat-pakat membina bagi elok supaya kita jadi sebuah tempat ataupun negara yang baik, insya-Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minas su'ada. Allahumma inna na'udzubika min اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء إلا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء والوباء COVID-19 ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.